إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آني الكرام شغلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله على الله توكل Siapa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa adam an nafa'a bihi bi ulumi kullin. Masalah 189. Meminta kepada Tuhan situ. Sesungguhnya ini satu perkara yang saya diamalkan dengan sentiasanya. Jangan tinggalkan, iaitu apabila menghendaki engkau meminta satu perkara, maka pintalah kepada Allah Ta'ala bahawa diberinya akan dikau apa yang dipintanya itu. Dan jangan pinta pada yang lain daripadanya, kerana perbendaharaan kemurahan itu di tangannya dalam kekuasaannya. Kerana tiada yang berkuasa, tiada yang memberi, tiada yang mengurniai, melainkan Dia. Segala itu adalah Dia. Al-Mu'ti nama Dia, Al-Wasi' nama Dia, meluaskan, memberi. Ar-Razzaq nama Dia. Maka Ia yang lebih mustahak dikasat dan dituju. Allahus Samad, Allah Ta'ala tempat tumpuan kita. Cuma kita minta pada makhluk, itu bukan jalan taksir. Ya, beza tu. Kalau macam tu minta semua dengan, tak boleh minta dengan makhluk. Kita minta apa semua pun dengan dia. Maksud dia minta atas wajah taksir, memberi kesan. Ya, ada pun minta atas asbab lain. Dia minta tolongnya. Kita ada program minta tolong. Minta tolong, minta Allah Ta'ala. Oh, kalau macam ni itu silap faham. Ya. Sedangkan dalam ayat pula ada wa ta'awanu, naklah kamu tolong menolong. Itu menolong atas jalan asbab. Ini minta atas jalan tahqiq, atas jalan memberi kesan ila Allah Ta'ala. Makhluk kita minta tu minta biasa sebab yang meluluskan ila Dia. Iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu memohonlah kepada Allah SWT. Maka Ia yang lebih mustahak diqasad dan ditujukan. Istimewa pula telah dibahagikan rezeki itu, dan sudah ditakdirkannya bagi tiap-tiap seorang dengan sekira-kira kehendaknya. Ya, taksis iradat atau pada azal telah menentukan bahagian-bahagian pembahagian rezeki. Tiada terdahulu dan tiada terkemudian, ya, dan tiada berubah. Peribahasa orang Melayu betul, rezeki secupak takkan jadi segantang. Betul, tepat ni. Ada pula lebay komen pula, ini dia tak faham. Dia fahamkan bila rezeki cepat tak payah kerja duduk, bukan. Makna taksis iradah tak siapa boleh ubah. Kalau wow, dia lebih power daripada Tuhan pula. Dia berniaga pada satu hari, yang Tuhan letakkan rezeki dia pada azal siap. Dia untung hari itu 2,000 misalnya. Dia tak bagi 10,000, 2,000 tu lah. Dia usaha ujung situ menutup. Macam tu maksudnya. Bukan maknanya tak cepat dia segantang duduk tak kerja, bukan. Maksud dia penentuan akhir dia adalah puncak di tangan dia. Dan tiada berkurang dengan sekira ilmunya yang qadim, ya, ilmu Tuhan yang pada azali, lagi pula azali. Qadim lagi azali. Dan jika jatuh pada demikian itu bertukar ganti pada Allah mahfuz dengan sekira ta'aluk atas syarat sekalipun, ya. Dia ada dua tu kan, qada' al-mu'allaq dengan satu qada' al-mubram. Mubram ni maksud tak boleh ubah. Mu'allaq ni mantuan gantungkan. Dia juga hakikatnya. Umur seorang tu 70 tahun misalnya. Di mu'allaq 60. Jadi dia berdoa-doa naik lah sampai ke 70, sama je kan hakikatnya. Ya, tapi yang mubram itu tak boleh. Yang mu'allaq yang digantungkan di Lauh Mahfuz itu makna Allah Ta'ala ijaz sendirilah, tu kendak dia juga nak menunjukkan bahawa sebab itu sebab dia berdoa dan sebagainya. Maka dari situlah meminta itu berfaedah, kerana yuhtamal, mana ditanggungkan ada diberi pinta seorang itu bergantung atas pintanya. Mana qada
mubram. Tak berubah ni kata mu'allaq itu Allah Ta'ala ijaz, diubah. Diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innar ruhal amin ulqiya fil raw'i an tamuta nafs hatta tastakmila rizqaha wa ajallaha fattaqullah wa ajmalu fit talab." Bahawasanya Jibril alaihissalam telah mencampakkan di dalam ingatan aku, Nabi kata, innar ruhul amin. Siapa ruhul amin? Jibril alaihissalam. Alqa fi raw'ih, dia telah mencampakkan ke dalam ingatanku, tiada mati seorang itu melainkan telah sempurna rezeki dia. Sebab dalam hadis mukhtar, hadis diharamkan malaikat maut tu. Malaikat maut kena haram dengan ta'ala. Apa dia? Mengambil nyawa sebelum habis rezeki. Kalau ada sebiji lagi rezeki dia yang dicatat belum dimakan, dia takkan mati maknanya. Kecuali rezeki telah habis. Melainkan telah sempurna rezekinya dan ajalnya. Maka hendaklah takut oleh sekalian kamu akan Allah, dan ia elokkan oleh kamu pada tuntutan, yakni tuntutan yang halal. Maka serta memandangkan bagi demikian itu tiada faedah meminta pada makhluk, serta bergantung diri ke atas mereka, itu yang ditegah. Oleh kerana itu jangan kita gantungkan hati kita pada makhluk, pengharapan makhluk, jangan. Gantungan hanya pada Ta'ala. Kalau kita minta bantu pada Zahid, itu usaha je. Hakikat adalah daripada dia. Kalau Tuhan nak bagi, dia gerakkan hati orang tu, kesian dibagi. Kalau dia tak nak, dia orang tu buat dak je lah, tak bagi. Mana hakikat semua daripada dia. Kerana bahawasanya hati market semua ni di tangan Allah Ta'ala. Hati manusia ada dalam genggaman Tuhan. Sebab tu mengikut mazhab Taus, wajib sebelum salam tu kita baca doa yang biasa, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik wa ta'ati, tetapkan hatiku di atas mana agama engkau dan mentaati akan dikau. Bab qulub la yusammal qalb illa bitakallub, hati itu tak dinamakan hati melainkan dia cepat berbalik. Kita pun berasa kan, kejap rajin, kejap malas, kejap kuat, kejap ringan, dia balik-balik. Lepas tu sentiasa minta dia tasbit, dia tetapkan istiqamah ni. Maka serta memandangkan bagi demikian itu tiada faedah meminta pada makhluk serta bergantung diri ke atas makhluk, tak ada faedah apa. Kerana bahawasanya hati mereka itu semuanya di tangan Allah. Mana kau Tuhan nak beri, musuh mana akan beri. Lepas tu rezeki, antara rezeki yang mulia kata Sayyidina Ali, musuh beri, rezeki pada tangan musuh. Pada ikut pada adat, musuh nak bagi kita makan apa kan. Tapi oleh kerana Tuhan dah taksis, ada cara dia pula kena bagi. Arwah Ustaz Gau ada cerita tak apa. Dia kata orang kampung tu seorang cukup tak apa penyakit dia cukup menyampah tengok lebay-lebay gitu. Tapi bila dia buat kenduri dia panggil kan. Tengok orang putih dia kata wah lebay nak dia macam-macam. Tapi bila kenduri je mana? Dia panggil kau dia. Pada rezeki dia ada gitu. Dia siap beli makan, siap masakkan, siap masak kita makan. Kalau makan pula dia tukar basuh punya mangkuk lah. Padahal pada zahir ni dia sebalik ni. Maksudnya tu susunan Allah tak boleh pergi. Rezeki tu adalah hak dia di tangan orang, sebaliknya pun dia akan sampai tak boleh pergi. Dan dibaliknya atas sekira-kira kendak ni, dia ubah dia apa. Sebab tu doa, di antara doa bagus kita baca apa? Ya muhawwilul ahwal, ya muhawwilul ahwal, wahai Tuhan membalik-balikkan keadaan manusia tu. Hawil ahwali ila ahsanil hal, yang kau pusingkan keadaanku sebaik-baik, pada keadaan yang sebaik-baiknya. Maka wajib jangan bergantung pada suatu pekerjaan daripada segala pekerjaan itu melainkan ke atas ni. Jangan kita gantungkan hati selain daripada dia. Al-qalbak billah, gantungkan hati kamu dengan Allah, sebab dia memiliki segala-gala, dia mengurusnya. Kerana bahawasanya ia Tuhan yang memberi lagi yang menahan. Nama dia Mu'ti, nama dia Pemanik. Sebab tu dulu lepas semayang dia biasa buat doa wirid apa? La mani alima a'taita wa la mu'tiyah lima mana'tu, wirid sabut. La mani, tak ada orang boleh sekat lima manat, barang-barang yang kau nak beri. Wala mu'tiyah, tak ada orang boleh beri lima manat tak barang yang kau sekat. Habis. Mana hak dia semua. Kerana bahawasanya ia Tuhan yang memberi lagi yang menahan. Beri pun dia, manik sekat pun dia juga. Kalau bukan rezeki dia dah masuk dalam mulut, dia tendang balik kan. Waduh, kau seronok makan, betul bom, muntah masuk longkang dia. Itu kalau bukan dia. Tapi kalau dia punya rezeki tengah laut, ikan tu pun datang depan tangga dia kan.
sekilo apa datang hantar siap. Tiada siapa boleh menahan pada barang yang diberinya, ya. Kita banyak kita tengok kita macam-macam kuasa besar Tuhan tunjukkan. Yang kita pakai semua kita tengok bukan dalam negara, luar negara, pakaian, kenderaan, ya. Kita mungkin tak pernah pergi negara tu. Tapi oleh kerana dia tu adalah rezeki kita, Tuhan dah taksiskan, dia sampai. Ya, sudut ekonomi dan sebagainya. Perhati kita tu tengok kan. Turki tak pernah pergi kan. Sejarah kita pakai Turki buat. Kilang di sana orang Melaka kan. Itu perhati tak. Tabiru ya ulil albab, sila ambil perhatian wahai orang punya akal, memikirkan kebesaran pentadbiran dia. Dan tiada siapa boleh memberi pada barang yang ia tahan, ya. Kalau dia tahan tak siapa dapat. Dan sesungguhnya bagi menjadikan dan baginya pekerjaan, dia dikatakan al-ijad, nikmat mengeluarkan daripada tak ada kepada ada, itu nikmat besar dia punya. Dan baginya pekerjaan, kepada dia segala diusunkan. Wa ilallahi turja'ul umur, kan tu baca wirid kan. Wa ilallah, kepada Ta'ala la turja'ul umur, diserahkan segala urusan. Habis. Dan di tangannya manfaat dan mudarat, semua nama dia tu. An-nafi' yang memberi manfaat, dia. Ad-dar yang memberi mudarat, dia juga. Tu. Jadi disuruh kita kenal dia dalam setiap keadaan. Mata ataka asyhadaka birrahmah, mata mana'ak asyhadaka kahrah. Ya, bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Manakala diberi kita, sebenarnya dia suruh pandang nama dia, Al-Bir, yang memberi manfaat, memberikan nikmat, kurnia. Wa mata mana'ak, bila dia blok, sebenarnya apa? Asyhadaka kahrah. Ya, dia menayangkan sifat kekerasan dia. Jadi fi kulli zalika muta'arifun ilaih, dan dua keadaan, diberi atau ditarik, sebenarnya rahsia besar supaya kita kenal siapa dia. Jadi orang yang hebat, orang yang kenal Tuhan dalam pemberian, dan dia kenal Tuhan dalam penarikan. Tuhan tarik pun dia kenal, Tuhan beri pun dia kenal Tuhan. Dan ialah Tuhan yang kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ta'ala kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tak ada satu benda pun yang terlepas dari dia maknanya. Dan telah datang dalam hadis, man lam yas'alillah yaghdabu alaihi bal yas'al ya ahadakum rabbah hajatah hatta yasha'na lahu idzan qata'ah. Siapa tidak meminta, man barang siapa, lam yas'al, tidak meminta Allah akan Ta'ala, ya, nasai marah ya ghadab, Tuhan marah, ya. Itu balik. Allahu yaghdabu inda tarki soal, wa bunayya Adam yaghdabu inda soal. Allah Ta'ala marah kalau kita tak minta. Hamba pula kalau kita minta dia marah. Walau minta sikit, kan? Dia nak masak, dia minta garam, minta garam sikit, ambil dah dia tu, kan? Sikit je sudu kau banyak now, kan? Besok minta lagi, kena 10 kali, ambil sekarung dah. Oh, dia macam ni. ambil bawa balik sekarung ni tu, ya. RM1 pun tak boleh beli. Dia mula bergungut. Nak ada perangai ni, kita minta-minta orang dia marah. Allah Ta'ala tak, kita tak minta dia marah. Sebab dalam permintaan sebenarnya apa? Izhar. Disuka kita apa? Izharul fakri, menzahirkan kefakiran dengan dia. Maka orang yang menzahirkan fakir dengan Tuhan, Tuhan sayang tu, ya. Siapa yang tidak meminta, ia akan Allah Ta'ala nasih marah ia, ya. Maka maulah meminta seorang daripada kamu akan Tuhannya apa hajat. Sebab kita ada masalah, buat sembahyang hajat. Masalah sembahyang hajat, tu Tuhan suka tu. Hingga ya tali carpunya apabila putus, ya, dia meminta dengan Tuhan ke, ya Allah dah putus tali aku ni, yang kau gantikanlah. Betul usaha, betul lah minta dengan dia. Kalau adab sufi lah, kau tuan guru saya dan mursyid Tuan Guru Haji Ujang namanya, dia ajar kita kau nak pergi rumah, nak pergi dekat-dekat pun dia kata istilah ni kau dah repot dia. Tu repot. Ya Allah, hamba nak pergi sekian, nak pergi pekan ni, selamatkanlah pergi dan balik kami. Macam tu sekali. Mana halus seni hati orang arif, sentiasa dia bergantung dengan Allah. Kita ni kan terhijab dengan diri kita, sihat tak ada apa, takkan sampai. Kau masuk botol lori kan apa jam. Dan telah dikeluarkan oleh Al-Muhamili dan lainnya. Telah berfirman Allah Ta'ala, ya. Allah man dhal ladhi da'ani ya falam ajibhu wa sa'alani falam a'tahu wa astaghfirni falam aghfiru fana aghfir lahu wa ana arhamur rahimin. Siapa kalau kita man,
Ya, siapakah man dzalladzi, siapakah orang yang berdoa pada aku maka tiada aku perkenankan dia? Tunjuk siapa dia. Mana aku perkenankan. Lambat cepat itu soal lain. Sebab dalam permohonan ni ada 3-4 bentuk. Ada kala Tuhan beri yang kita minta dan masih kita nak. Ada kala dia beri tapi dia bentuk penukaran, dia tukar. Di qada mu'allaq dia kena bala pada itu. Dengan sebab dia doa tu Tuhan tukarkan bala tu. Pun ada juga, ya. Ada kala di cepat, ada kala ditakhir di akhirat. Jadi bagi kita adab serah bil waqtil ladzi yurid la bil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang Tuhan kehendak, bukan waktu yang kita kehendak, ya. Sebab kehendak Allah Taala itu yang terbaik. Kadang kita minta benda tu tak padan lagi kan. Macam-macam budak lah dan dia minta dengan mak dia nak main pisau tajam, mana mak dia bagi. Bahaya kan. Dia tak bagi tu sebenarnya tu pemberian untuk dia. Sebab kalau bagi kan habis dia godok. Dan telah meminta pada aku, maka tiada aku berikan dia. Ada? Mana ada? Tapi syaratnya, ya, syarat dia kena jaga. Allah Ta'ala akan beri tapi jangan langgar syarat. Kalau langgar syarat dia tak layan. Di antara dalam hadis sahih kan, seorang yang datang dalam keadaan aghbar, berdebu badan dia, as-as, gambut dia pun mengurai tak urus, dalam keadaan itu letih. Lalu dia minta kepada Ta'ala, maka Nabi kata sedangkan ya, masyrabu haram, ya, wa ghudiya bil haram, malbasu haram, makan pakai semua dia gunakan benda yang haram, ya, cara yang tak elok, maka fa'ina yusuf, macam mana Tuhan nak mustajabkan doa. Jadi doa tu ada syarat, dan syarat di antara doa sebenar apa? Hati kita bulat serah pada dia. Kemudian makanan kena jaga, jangan ambil yang haram. Lepas tu yang mana Sayyidina Ali mentafsirkan, la Imam Nawawi tafsir, kulu wash, ya, wa'malu salihat, kulu minat tayyibat wa'malu salihat, makan daripada yang halal kemudian buat amal saleh. Jadi dalam ayat ni kita tengok Allah Ta'ala dulu kan apa? Kulu minat tayyibat, makan yang halal kemudian barulah amal saleh. Maknanya di manzilati syarat, mana makan yang halal itu menepati syarat untuk diterima amal saleh. Dan setengah daripada amal saleh apa? Doa. Doa itu adalah amal saleh, ya, sebab kita menunaikan arahan Tuhan, ud'uni astajib lakum, minta olehmu aku berkenan, dan minta ampun pada aku maka tiada aku ampun ada, dia kata. Jadi maknanya dia maha pengampun, maha pemberi, maha pemurni. Bermula aku itu Tuhan yang lebih kasihan daripada sekalian yang berpengasihan. Allah kasih pada hamba dia lebih daripada apa? Ibu kasihkan anak pun. Ya, ibu dia kasih anak kuat kan, Tuhan lagi kasih. Dan tersebut di dalam hadis bahwasanya Allah SWT suka ia akan orang yang sangat-sangat meminta di dalam doa, padahal makhluk itu marah ia dan lari daripada orang yang berulang-ulang memintanya. Ya, kalau kita dengan makhluk dia marah dan kita ulang minta lalu dia marah. Tuhan tak, dikasih pada orang yang meminta sebab dikenal siapa Tuhan, sebab tu diminta kan. Dan telah berfirman Allah Ta'ala bagi Nabi Musa AS, ya Musa, ya sa'alni fi du'aika, ya waja'a fi salatik hatta ya malahal ajinaka. Artinya, hai Musa, pinta olehmu akan daku dalam doa engkau, padahalnya datang ia dalam sembahyang kamu hingga ya garam penguli tepung kamu. Minta dah, ya. Dan telah diperbuat syair pada memecut, mana pada memberikan semangat kepada kita untuk berdoa pada firman Allah Ta'ala, ya, pada Allah Ta'ala itulah syair dia, la tas'alanna bani adam hajatan wasil ladhi abwabahu la tahjub, Allahu yaghdabu in tarakta su'alah wa bunayya adama hina yas'alu yaghdabu. Artinya, jangan pinta kamu kepada anak Adam satu hajat pun, dan pinta olehmu kepada Tuhan yang tiada terdinding pintunya, tak pernah tutup pinta. Bermula Tuhan yang marah ia jika engkau tinggalkan meminta padanya, dan anak Adam itu marah ia waktu dipinta padanya. Minta anak selalu dia marah, minta dia kata malah, mula dia mengepek. Tuhan tak, kita tak minta dia marah sebab dia maha kaya. Maka jauh benar-benar farak, mana perbezaan antara minta pada Tuhan dan minta pada makhluk. Minta pada makhluk dia marah, minta dengan Tuhan, Tuhan kasih. Dan telah dipinta orang akan Imam Ibn Hanbal, ya Allah rahimallahu ta'ala, kiranya diberi nasihat kepadanya. Jadi orang datang jumpa Imam Ahmad bin Hanbal minta nasihat, maka berkata Imam Ibn Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, jika adalah Allah Ta'ala itu yang mengaku rezeki,
Maka bermati-mati kamu menuntut rezeki itu kerana apa? Tuhan dah jamin rezeki kan, bakal masuk dalam perut ibu tu 9 bulan dia tiup roh tu, hasiat dah rezeki dia, nyawa dia, umur semua dah siap kan. Tapi kenapa kamu dia ya now mencari rezeki? Maknanya bukan tak cari, sekadar hajat, sekadar sebab sudah lah. Ini berteri-teri now ya. Macam dia rasa rezeki tu daripada dia. Kadang-kadang keluar kalam ni, kalau kaya tak buat je mana boleh dapat? Oh tu lagi kurang hajar. Dia kalau kaya tak buat je mana boleh dapat? Mana dia rasa dia yang memberi kesan pada mendapat. Berat. Usaha pergi buat tak ada masalah. Syarat suruh talabul halal wajibun, mencari rezeki yang halal satu kewajipan, carilah. Tapi hati jangan pegang kita yang menghasilkan. Hakikat itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Syariat suruh kita usaha, hakikat melarang kita berpegang pada berpegang hanya kepada Allah Ta'ala. Itu cara dia. Dia cantik syariat zahir dan syariat batin. Syariat yang zahir menyuruh kita berusaha ikhtiar. Syariat yang batin mengharamkan kita bersandar pada usaha dan ikhtiar. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila dah berazam, serah kepada dia. Itu cara ahli sunnah wal jamaah. Kalau kau dah tahu rezeki Tuhan dah tuntut, kenapa berlomba-lomba? Maknanya kau kepadanya kerana apa? Termasuk jangan sampai kita cari rezeki itu terlampau kuat sehingga lupa kita apa yang telah ditentukan Ta'ala, dan kita rasa rezeki itu dari kita atau rosak. Sebab tu dalam ilmu fiqh sendiri, bila kita dapat akan nikmat, sunat kita sujud syukur. Sujud syukur tu lambang iktiraf bahawa nikmat tu daripada dia, bukan daripada kita. Ini sebab buta mata hati tadi. Dalam hikam disebut punca mata hati buta ni antara dia. Ya. Ijtihaduka fima dhumina lak wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi basirati minka. Bersungguh-sungguh engkau pada barang yang Tuhan dah jamin. Apa rezeki? Tuhan dah jamin rezeki, kita punya bersungguh tu macam tak percaya ke dia, tu yang dia larang. Cari sekadar hajat, sekadar sebab tak Allah. Bersungguh sampai hilang maknanya perasaan kita dan pengenalan kita terhadap Ar-Razzaq. Itu masalah. Kemudian wa taqsiruka fi ma tuliba minka, engkau cuai pada barang yang diwajibkan. Minal ibadat semua diwajib, engkau cuai. Yang dia dah jamin pula engkau bersungguh macam tak percaya. Itu dalilun ala intimasi basirati minka, dalil mata hati kamu telah dibutakan oleh Allah. Wa na'udzubillah. Maka jika adalah dapat balasan bersedekah itu daripada Allah Ta'ala, maka berbuat bakhil itu kenapa? Ini Imam Ahmad bin Hanbal bagi nasihat. Kalau kau dah tahu rezeki itu sudah ditentu Ta'ala, yang kau bergambat siang malam pagi petang macam tak percaya, itu pasal apa gitu. Orang lain buat je kerja tapi tak teruk sangat, ni kan sampai ibadat boleh tinggal kan. Satu. Maka jika adalah dia dapat balasan, kau tahu dah bila bersedekah infak dapat balasan besar, maka kenapa kau bakhilkan diri kau? Kenapa? Patutnya infak, sebab dalam sufi dia hari-hari dia kena infak. Melatih. Bila kita infak bermakna banyak kelebihan besar. Pertama, ikhrajul hubbid dunya, mengeluarkan hubbud dunia yang menjadi hijab kita dengan Tuhan. Itu dia. Kemudian kita bersedekah atau kita infak atau kita buat derma ke sebagainya, itu menandakan keyakinan kita tentang adanya pembalasan di akhirat. Sebab itu kita semangat. Sebab tu arwah almarhum Tuan Guru apa ni Abdul Aziz sedap dia buat patah ni. Kita kena bijaksana, jangan bijak sini. Macam-macam ayat dia keluar tadi. Bijak sini fikir kat sini, orang sana bijak dia biar sampai sana dia. Kena bijak sana, bukan bijak sini. Jadi maknanya kita yakin dengan Ta'ala, ya. Sebab tu kita punya keyakinan. Tengok kalau kita pergi kedai perabot tuan-tuan, kan kita order perabot, sanggup bayar duit tu, ya. Sebab dia dah janji petang kan dia nak hantar, kita tak ada syak apa pun, berapa ribu, 3,000, 4,000 dibayar saja je. Sebab dia yakin petang kan lori akan hantar. Itu janji manusia, kau percaya? Ini janji Tuhan lagi besar. Ya, kita bagi tu kita tahu balasan dia akan ada. Dan jika ada syurga itu sebenar, dan itu sebenarnya, maka bersenang-senang diri engkau. Kenapa? Ya, syurga tu benar sebenar, nikmat besar di sana. Yang kau nak ambil nikmat sana atas dunia apa? Ambil sekadar sudahlah, sebab pun tempat tetap pun kan. Kadang tak sangka kawan baik-baik dah meninggal. Ya, sihat-sihat lagi dah balik. Kawan yang nak dia nak tarik sekejap je. Kan? Kita bersukan ingat segar, rupa tengah sukannya mati. Ya, ada seorang sahabat lagi kan, dia main golf tadi. Dia dah cek sebelum pergi main, dia dah cek darah semua, dia cek jantung sihat, buah pinggang semua sihat clear. Wah, dia pun pergi, baru gembak-gembak kat sana mati kan. Kadang golf pun habis terus. Itu maknanya apa? Dia segala-galanya. Ya, kita usaha sekadar dah lah. Jangan berpegang dengan yang zahir, berpegang pada hakikat dia.
Dan jika ada neraka itu benar, maka berapa kau buat maksiat? Ya. Jadi kalau kau tahu neraka tempat azab paling dahsyat, kalau tak dahsyat itu bukan neraka namanya, paling dahsyat. Dan kenapa kau buat maksiat? Kenapa kau buat maksiat? Itu maknanya. Soalan-soalan Imam Ahmad ni dahsyat ni. Melekat begini. Kalau kau tahu syurga itu maknanya benar, kenapa kau tak buat ibadat? Kau tak bersungguh. Dan kalau kau tahu neraka tu hebat dahsyat yang ada, kenapa kau tak elak diri pada maksiat? Itu maksudnya. Dan jika ada dunia itu fanin, mana fana, maka tetap hati itu kerana apa? Yang kau letakkan hati kamu gantung macam tak nak mati, apa pasal? Itu maksudnya. Ya. Rosak kau kalau dia jalan kan. Dia jalan ni kau nampak rumah besar sangat kata. Ni rumah tak nak mati gitu. Kita ni rumah tak nak mati gitu. Macam-macam tadi. Dan jika ada hisab itu sebenar, dan kau yakin itu adalah benda sebenar, penghisaban, maka banyak-banyak mengumpul dunia itu kenapa? Tahan ke kau nak jawab besok? Masya Allah. Hisab pun tak tahan, dan satu kau ambil mana kau guna? Oh, itulah dah sektor. Kenapa kau kumpul sebanyak-banyak? Kau kumpul lagi. Cari tak apa, tapi gunakanlah. Cari betul guna berjalan dia. Bawang salih dulu dia pakai ambil dia cari. Lebih tu dia bagi mana. Tu dahsyat dulu. Sebab apa dia bagi? Sebab dia yakin sana ada pembalasan besar. Ya. Dibuang kat sini, sana dikutip lagi besar tu. Ini simpan. Ya, kadang dia cari macam nak mati, rupakan dia dapat orang lain guna. Dia mati je orang lain sapu. Dan jika ada tiap-tiap sesuatu itu dengan qada Tuhan dan kadar, dan itulah sebenarnya mengapa berduka cita kerana apa? Kalau kau dah tahu semua qada Tuhan dah siap, kau pergi berduka cita apa? Yang ada kat kita ni semua senang atau sakit atau susah, itu siapa tentu? Allah. Habis kalau Allah tentu pasal kau duka cita, senyap je dah. Ya, kita boleh lawan pun. Kita kena sakit, kita kena bala, kena musibah, kita melaung pun takkan hilang benda tu. Ya, sebab penentuan bukan dari kita. Tu mana kau orang betul makrifat dia senyap. Ya, sebab tu pentingnya apa? Mengenal dia. Kalau kenal dia sebenar-benarnya, dahsyat. Kelazatan dia akan dapat. Bala itu akan jadi nikmat bagi dia. Sebab apa? Dia kenal itu datang dari Allah Ta'ala. Kalau dia tak kenal, nak bahaya. 2 orang anak dengan bapa pergi Mekah lah ni. Ketika tawaf, kan, anak di depan. Jadi bapa tu kata sepak kaki dia, dah tertolak anak dia. Anak dia tertolak tu. Anak dia guru silat kan. Beri dia genggam penumbuk ni, tuan Arab kena penumbuk aku. Dia pun pusing, dia nak tengok bapak dia. Dia tengok bapak dia kan, terbuka terus. Faham ni? Kita kena bala bila kita pandang Allah habis. Dia jatuh. Dia kata nampak dia kena nampak uni orang ni. Mula dia kita dah naik angin. Bila pulang balik pada Ta'ala habis. Dan tadilah dia pusing tengok bapak dia bertolak dia. Terbuka dah penumbuk dia tadi. Kalau tidak meletup pula kawan. Maknanya apa? Mengenal pencipta sebenar menenangkan jiwa kita. Itu maksudnya ala bizikrillah tatma'innul qulub. Tidak akan dengan mengingati dia, jiwa akan tenteram. Mengingati bukan sekadar zikir lisan, ya, keadaan kita memerhatikan perbuatan dia, ya, maka jiwa kita akan tenang sebab ini dari dia. Bila dari dia ada hikmat lah, macam-macam hikmat dia jadikan. Allah. Dan jika ada hisab yang itu sebenar, kenapa engkau mengumpul akan dunia kerana apa? Dan jika ada tiap-tiap suatu itu dengan qada Tuhan dan kadarnya, mengapa berduka cita? Itu kenapa? Yang kau duka cita apa? Mana senyap. Itu di antara reda. As-sukut alamatul reda. Bila dia diam tu tanda dia setuju. Kemudian wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu sabda Rasulullah SAW. Apabila minta tolong engkau, maka hendaklah engkau minta tolong pada Allah Ta'ala. Apa hajat kena terus minta dengan dia. Dalam Sahih Muslim kan, dalam bab wudu ada awal. Satu cerita ketika itu Rasulullah SAW, Sina Aisyah tengok di dapur tak ada makan apa kan. Ya, sebelum keluar Rasulullah semayang hajat dulu. Sebelum cari tu Rasulullah bangun semayang hajat 2 rakaat. Kenapa keluar? Tu adab dia. Mana buat repot mengadu dengan Tuhan dulu sebab dia punya semua. Kemudian barulah kita cari baru ada berkat. Makna kembali kepada Allah Ta'ala dalam semua keadaan tu dituntut oleh Allah Ta'ala sebagai dikenal sebenarnya akan Allah Ta'ala. Minta dengan dia. Ini dia sakit dia nampak apa tuan? Ya, doktor pakar dia nampak. Dia kena sakit nampak doktor pakar, bukan dia nampak Tuhan yang hantar benda sebagai ujian. Patutnya dia nampak tu dulu, minta mohon baru dah usaha. Dan usaha tu dia suruh kan tak suruh. Dia dua tu.
ikul lida'in dawa patadawau. Secara zahir tiap-tiap penyakit ada ubat, maka pergilah ubat Nabi suruh. Ya, tetapi hakikat asy-syafi huwallah, nama dia yang menyembuhkan dia. Jadi minta dengan dia dulu. Ya, jangan kita dahulukan yang lain. Ya. Itu. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an takuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya, 3 perkara yang menyebabkan iman tu kemanisan iman. Bahawa dia tak Allah dan Rasul dia di depan dulu. Dia sakit dia habis doktor pakar tu negara tak dapat, baru pergi luar negara. Tak dah baik juga, balik minta sembahyang hajat. Baru minta sembahyang hajat. Kalau minta hajat dia padam tu senang. Dia kurang adab dengan Allah Ta'ala. Rojok pada dia dulu, kemudian baru kita usaha dan ikhtiar. Itu adab yang terbaik. Dan satu lagi masalah 190, minta tolong kepada Ta'ala. Hai saudara-saudara, apa minta tolong engkau atas satu pekerjaan? Apabila minta tolong engkau atas satu pekerjaan daripada beberapa pekerjaan dunia dan urusan agama, hendaklah engkau minta tolong dengan Allah Ta'ala, kerana ia Tuhan yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan yang lain daripada itu lemah belaka daripada tiap-tiap sesuatu. Walaupun zahir nampak dibuat, pada hakikat semua dari dia, bukan daripada kita. Benda dah siap pada azal. Dan minta tolong itu tentulah ia pada yang kuasa menolong. Ya, kita tak minta tolong orang angkat kalau orang tu lumpuh. Orang tu lumpuh makan bersuap, kita minta tolong orang angkat kerana tu barang. Kan dia tengok kita atas bawah. Ya, tak tahu aku nak bangun minta boleh makan bersuap, minta tolong angkat pula. Makna minta orang yang mampu menolong. Penguasa sebenar daripada dia tak ada melainkan dia, Allah Ta'ala. Ada pun orang yang lemah dirinya, tentulah tidak upaya ia menyempurnakan apa kehendak dirinya sendiri. Ya. Sebab tu kadang-kadang Tuhan lah kuat kita, benda yang kita buat lebih kurang dia bagi. Kalau kita bersungut-sungut dia tak bagi. Itu nampak. Di sana ada pengatur, penentu hakiki ialah dia. Apatah lagi menyempurnakan kehendak orang lain. Ya. Kalau dia sendiri pun lemah, macam mana nak sempurna lain. Sebab tu yang boleh menyempurnakan hakikat Al-Qadir, Al-Mu'ti, Al-Wasi', so nama dia. Hak ni adalah Allah Ta'ala. Maka macam mana patut minta tolong padanya? Ya, kalau kita sama-sama lemah, khuliqal insanu dha'ifah, dijadikan insan tersebut kedhaifan. Pada ayat lain kalau minta-minta apa, zubab, jadikan seekor lalat, tak boleh tak? Ya, so manusia berkampung semua jadikan seekor lalat, seekor nyamuk dia kalau boleh. Masukkan nyamuk ori macam Tuhan buat, mana boleh? Lemah tak lemah kita, tarikh kita lahir dia tentu, tarikh kita mati pun tentu tuan. Pada badan kita tumbuh pertumbuhan semua kita tak usah campur. Ya, kuku kita kerat dia tumbuh, ada kita tarik bagi tumbuh. Rambut kita cukup dia tumbuh balik, ada kita pray tarik. Mana semua dia yang susun. Sehingga peredaran darah dalam badan kita pun, ya, siapa yang susun dia? Allah. Atau berpegang dengan sebab, maka siapa ada ia lemah daripada memberi manfaat dan menolak mudarat daripada dirinya, maka itu menolak daripada manfaat dan daripada orang lain, tentulah lebih lemah lagi. Kalau gitu kenapa kita berhadap kepada dia? Jangan berhadap kepada Allah Ta'ala dulu. Maka jadilah minta tolong suatu makhluk kepada suatu makhluk itu seperti minta tolong orang jel kepada orang dalam jel juga. Orang dalam penjara, dalam banduan, dia kata kau tolong lepaskan aku. Kau dah tolong lepaskan aku. Mana lepas? Kunci bukan kat dia. Warden ni jaga. Maknanya rujuk kepada pemilik yang sebenar ialah Allah Ta'ala. Maka jadilah minta tolong satu makhluk kepada makhluk itu sebagai minta tolong orang dalam jil, dalam penjara, kepada orang dalam penjara juga, yang maknanya tidak terhasil. Maka jangan minta tolong melainkan kepada Tuhan, kerana ia Tuhan yang pemerintah akan duniamu dan akhirat. Ada kita minta madat tu, madat Rasulullah tu tak apa kan. Madat tu mana kita minta tolong, mana doakan ya Rasulullah, minta doa, ya Sayyidi kan, kita minta doa. Bukan kita etikat dia memberi kesan kan, itu minta bantuan. Ya, sama juga macam kita minta tolong orang, ya, itu upah dia ke apa, tolong ni saya upah buat, minta tolong. Minta tolong tu bukan minta tolong dengan Tuhan kan, itu jalan asbab saja. Dan jangan bergantung melainkan dengan talinya, kerana ia Tuhan yang mulia lagi sangat berupaya, dia maha kuasa. Maka kembali rujuk kepada dia dalam semua keadaan. Dan insan bila kenal Tuhan, hati dia tak akan berpusing pada yang lah. Jadi itulah makna pengenalan terhadap Allah Ta'ala tu adalah satu perkara yang amat besar. Kemudian dan telah menulis oleh satu surat oleh Al-Hasan kepada Umar ibn Al-Aziz, katanya ila akhir. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa Allahumma ighfir lana. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya